أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli jatuh puasa dan seluruh muslimin dan muslimat yang saya kasihi. Alhamdulillah, tamu-tamunya kita manjat setinggi syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam ini kita dapat bersama-sama berada di rumah Allah Subhanahu Wa Taala ini. Dan saya mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada semua yang hadir pada malam ini, terutama yang duduk dalam waktu antara Maghrib dan Isya ini, waktu yang sangat-sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Janganlah kita lepaskan peluang untuk kita berada di rumah Allah Subhanahu Wa Taala di antara Maghrib dan Isya ini. Ada ulama sebut dapat menebus segala salah laku kita, dosa-dosa kita yang telah lalu, masa muda kita dulu dan sebagainya. Kita perbanyakkan amalan kita dan bekalan kita dengan kita duduk antara Maghrib dan Isya ni. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT. Allah tak sibukkan kita pada malam ini, dapat kita duduk di rumah Allah SWT. Masya Allah. Tahniah. Jadi pada malam ini saya nak sampaikan satu yang biasa disampaikan oleh penceramah-penceramah dan ustaz-ustaz kita. Cuma saya nak bagi satu, dalam masa setengah jam ini, saya nak bagi motivasi untuk kita melaksanakan amal dalam kehidupan kita ini. Dalam baki hidup kita ni yang Allah saja yang tahu. Kita nak pergunakan masa dan waktu kita ini untuk kita meraih sebanyak-banyak bekalan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Dan sebenarnya saya buat dalam bentuk PowerPoint, tapi saya print di sini dan saya akan tinggalkan kopi ini kepada Ustaz Osman. Dan satu lagi saya dah kumpulkan amalan meraih syurga kekal abadi. Ini juga saya ketinggalkan. Kalau siapa yang minat untuk nak photostat dan sebagainya, boleh ambil daripada Ustaz Osman, InsyaAllah. Tajuk yang saya bagikan untuk motivasi pada malam ini ialah Ya Allah, kami merinduimu. Tajuk dia lah, Ya Allah, kami merinduimu. Sebagai perubahan tahun baru ni, mari sama-sama kita berazam. Sama-sama kita berazam untuk kita melakukan amalan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan untuk membentuk jiwa hati kita, syakhsiyah kita, agar kita menjadi mukmin, mukminah salihah dalam kehidupan kita, insya-Allah. Apa yang saya maksudkan dengan Ya Allah, kami merinduimu ini ialah qiyamul lail, bangun akhir malam. Saya nak bagi motivasi. Kalau saya sempat baca ni, kalau ada di antara kita ni belum juga dapat bangun, dapat melaksanakan qiyamul lail ni, ibadat akhir malam ini, itu satu musibah lah. Kalau lepas kita baca ni, masih juga kita tidak tergerak hati kita untuk bangun di awal pagi, insya-Allah. Marilah kita mencintai Allah. Wahai yang telah lama hidup di dunia, tapi belum pernah mengecapi manisnya hidup dalam menghambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Solat malam, qiyamul lail adalah penyelesaian. Itu dia punya mukadimah dia. Pasanglah niat sekarang.
hubungan kita yang baik, hubungan kita yang erat antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala tumbuh dari solat malam. Ini ulama kata. Ya. Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah. Hubungan yang akan menjaga kita dari maksiat, menahan kita dari penghambat kepada syaitan. Aliran cinta kepada Allah mengalir dari hati sanubari kita apabila kita bangun malam. Ibadah solat malam ini, kata ulama, adalah ibadah yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Ibadah orang-orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia kata, tidakkah Allah redha kepada kita? Tidakkah Allah mencintai kita? Allah sangat bangga kepada kita yang berdiri, yang qiyam, berdiri di akhir malam, membaca kalimah-kalimah Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat bangga. Kita berdiri di akhir malam membaca ayat-ayat Allah, kalimah-kalimah Allah Subhanahu wa taala dengan penuh syahdu, dengan penuh keikhlasan dalam suasana yang sepi. Firman Allah dalam satu hadis kursi, selalu kita dengar hadis ini, dan hambaku tidak akan berhenti mendekatkan diri kepadaku dengan amalan sunat, nawafil, sehingga aku mencintainya. Allah kata, sehingga aku mencintainya. Jika aku telah mencintainya, aku pun akan menjadi pendengarannya, yang dengan itu ia mendengar, dan menjadi penglihatannya, yang dengan itu dia melihat, dan menjadi tangannya, dengan itu ia menyentuh, serta menjadi kakinya, yang dengan itu ia berjalan. Kemudian jika dia meminta kepadaku, aku pasti akan memberinya. Hadis riwayat Imam Ahmad, hadis sahih Rasulullah SAW. Apa makna hadis ini? Untuk meraih cinta Allah, meraih cinta daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Apabila Allah mencintai kita, Allah akan jaga kita. Itu maksudnya Allah akan jaga kita. Allah jaga mata kita, Allah jaga telinga kita, Allah jaga tangan kita, Allah jaga kaki kita. Kita tidak akan jatuh ke dalam maksiat. Kita akan terhindar daripada niat-niat yang tak betul, perkara tak betul. Allah jaga. Sampai ulama kata, kita meludah pun tidak akan meludah di sebelah kanan, dan tidak akan meludah ke arah kiblat. Allah jaga kita. Masya Allah, kalau dah Allah jaga kita, Allah cinta, Allah jaga kita, insya Allah kita selamat duduk di dunia ini dan selamat di akhirat nanti. Bekalan yang Allah perintahkan kepada Rasulullah SAW dan sahabat-sahabat awal, kita tahu bahawa khitab Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah Subhanahu wa taala yang pertama kepada sahabat-sahabat awal, Rasulullah dan sahabat-sahabat yang awal, yang dididik oleh Rasulullah, peringkat awal selepas Rasulullah dia masuk Islam. Yang pertama Siti Khadijah, yang kedua Sayyidina Ali, yang ketiga Zaid bin Harithah, yang keempat Bilal, yang kelima Abdurrahman bin Auf, yang keenam Zubair bin Awam, yang tujuh Talhah. Sahabat-sahabat awal ini, selepas turunnya surah Iqra ayat pertama kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang kedua kata Syekh Qutb dalam Tafsir Zilal, ayat yang kedua dia kata ya ayyuhal muzammil, surah Muzammil. Belum ada lagi perintah-perintah yang lain. Allah tak perintah yang lain. Allah perintah ya ayyuhal muzammil, bangun wahai orang yang berselimut, qumil laila illa qalila, berdiri di waktu malam,
di waktu akhir. Min laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi wartilil qur'ana tartila. Mana perintah Allah yang pertama ialah bangun malam untuk membina roh, jiwa, hati, hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Untuk membina kekuatan roh, kekuatan jiwa, kekuatan hati. Sebab tu kalau bertanya, macam mana Rasulullah dapat mendidik sahabat-sahabat? Yang Syekh Kutub sebut dalam kitab Ma'alim fit Tariq, petunjuk sepanjang jalan. Sahabat-sahabat yang dididik oleh Rasulullah SAW ini, dia kata, pure in mind, pure in heart, pure in understanding. Bersih dari segi pemikiran, bersih jiwa raga, bersih kepahaman mereka. Kata Syekh Kutub, you pick up at random, ambil di mana-mana saja seorang sahabat, tengok ibadahnya, tengok jihadnya, tengok pengorbanannya, tengok akhlaknya, tidak ada tolak pandang. Bagaimana Rasulullah mendidik mereka ini? Bagaimana uslub, cara, kaedah Rasulullah mendidik sampai melahirkan sahabat yang begini? Solat malam. Sebab tu Allah perintah solat malam dulu. Bangun malam. Bangun di akhir malam. Inilah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mempersiapkan jiwa sahabat-sahabat awal untuk melaksanakan kerja dakwah pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Untuk melaksanakan kerja-kerja dakwah pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Persiapan agung membina kekuatan iman dan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Persiapan agung, dia kata persiapan agung ialah bangun malam, persiapan agung. Persiapan yang sangat besar untuk kita membina ruh, jiwa, hati kita ini. Menjadi mukmin, mukminah salihah yang sebenarnya. Hati kita tengok. Kita tidak akan berjaya melewati rentangan dunia ini tanpa salat malam. Kita tidak akan dapat berjaya melewati rentangan-rentangan, ujian-ujian dunia ini tanpa salat malam. Ini kata-kata seorang ulama. Dia kata, cukup sudahlah kita ni sekian tahun dia amat panjang untuk hati kita layu. Cukuplah. Cukuplah sebelum ni hati kita layu. Cukup sudahlah masa untuk mengejar dunia. Cukuplah sudah wahai hati, kembalilah segera pada Tuhanmu dengan melakukan salat malam antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia kata, sila beri perhatian. Surah Al-Furqan ayat 63-64. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama wal ladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama. Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Dan orang-orang yang menghabiskan waktu malam untuk beribadah kepada Tuhan mereka dengan bersujud dan berdiri. Apa makna kata Syekh Amr Khalid? Apa makna ibadur rahman? Ayat ini, wa ibadur rahman. Hamba ibadur rahman, dia tafsirkan hamba yang sejati. Hamba yang sebenar-benarnya. Itu sejati maknanya sebenar-benarnya. Hamba Allah Subhanahu wa taala.
Dia kata bermalam untuk Tuhannya. Orang yang bermalam untuk Tuhannya. Ini hamba yang sejati. Wa ibadur rahman ini. Kalau kita nak jadi ibadur rahman, hamba yang sejati, Allah sebut dalam ayat ni, surah Al-Furqan ini, solat malam. Berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala di akhir malam. Mereka menghabiskan waktu malamnya untuk Tuhan mereka. Inilah hamba yang sejati. Tidakkah kita mahu menjadi hamba yang sejati sebelum kita dipanggil balik oleh Allah Subhanahu wa taala? Soalan, pertanyaan. Apakah kita tidak mahu menjadi hamba yang sejati? Dalam surah As-Sajadah selalu kita baca. Pagi tadi kita baca, imam baca surah As-Sajadah. Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami hanyalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat kami, mereka menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji Tuhannya, dan mereka tidak menyombongkan diri. Sebab kita sujud apabila kita baca ayat Sajadah. Kemudian tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lambung mereka, Allah bagi tahu kita, lambung mereka, lambung orang-orang yang ingin mendekati Allah Subhanahu wa taala, lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut, khaufan wa tama'an, dan berharap, dan mereka menginfakkan sebahagian daripada harta mereka, rezeki yang kami berikan kepada mereka. Kalau kita mengaji pondok dulu, Tok Guru suruh tidur atas buah kelapa, tidur atas wanya, nyokote, supaya bang sedar, malam sedar. Tok Guru pergi cek pondok tu. Kita duduk pondok kecil tu, Tok Guru pergi cek, bangun tak semaya tahajud malam. Kita bolehkah jatuh puasa imam-imam bila-bila kita buat kerja ni, sogah ni? Pukul 4 kita pergi rumah, kita rumah ketuk supaya bangun malam. Boleh ke? Kita pasal kita ni para jemaah kan, kita dengar ni kan. Kita tak marahlah. Mungkin orang tak mari dengar dia marah. Apa nama ni? Apa kerjaan masa ni main ketuk pintu ni? Tapi kalau kita yang hadir ni, kita tahulah. Asy-Syahid Imam Hasan Al-Banna rahimahullah, pengasas Jamaatul Ikhwanil Muslimin Mesir, umur 12 tahun. Di kampung dia di Mahmudiyah, 12 tahun umur dia. Dia pergi ketuk pintu, semua orang kampung dia ketuk pintu. Pukul 4 pagi, sumbang semaya. Hebat dia. Umur 12 tahun. Kita ni nak ketuk isteri pun, ataupun nak ketuk suami, nak ketuk anak laki-laki kita, nak bangun sembahyang subuh upaya. Berat. Musibah kita. Kadang-kadang kita nak kejut isteri pun, kita pula kata, biarlah dia tidur, kesian ke dia. Allahu Akbar. Kesian ni maknanya kita kejut dia. Bukan kesian kerana sudah tidur lagi. Balik ku habis. Dia kata betapa kasihan orang yang meninggalkan solat malam begitu saja. Kesian. Segeralah menikmati kebahagiaan ini sepanjang hidup. Segeralah menikmati ini.
Kita kena kesian pada kawan-kawan sahabat kita. Ajak mari. Marilah duduk ni antara maghrib dengan isya, kuliah-kuliah, mari duduk dengar. Ni taman syurga ni. Sambil-sambil duduk buah kedai-kedai kopi. Marilah kita duduk, mari kita duduk taman syurga. Ni taman syurga ni. Apabila kita kata taman syurga, Rasulullah kata taman syurga, Raudhul Jannah, berarti satu langkah lagi ke syurga. Satu langkah lagi ke syurga. Ni duduk dalam taman syurga ni, satu langkah lagi nak pergi ke syurga. Kesianlah pada orang. Bagi tahulah pada kawan-kawan kita, kesian mereka. Rugi masa. Rugi. Satu lagi orang rugi ni, lepas subuh. Bagi orang kerja tu dia nak cepat balik. Dia nak cepat nak pergi kerja. Tapi kan kita yang pecah, yang dah tak ada kerja apa semua ni. Duduk sampai isyraq. Duduk sampai waktu isyraq. Sampai kita solat sunat isyraq 2 rakaat, duduk. Lepas subuh baca Quran, kalau ada kuliah ke zikir ke, sampai isyraq solat 2 rakaat balik. Kata tak rugi. Rugi serugi-ruginya. Hidup kita rugi. Allahu Akbar. Balasan Allah SWT atas apa yang telah mereka kerjakan. Allah berfirman dalam surah As-Sajdah juga, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun." Sambungnya tadi kan. Tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan. Kita cuba perhati makna ma ukhfiya lahum. Apa yang disembunyikan untuk mereka. Allah sebut apa yang disembunyikan untuk mereka. Ayat sebelum tu Allah sebut tatajafa junubuhum kan. Lambung mereka jauh daripada tempat tidur. Mereka bangun solat malam. Mana Allah bagi tahu ma ukhfiya lahum ni apa yang disembunyikan untuk mereka. Allah sembunyikan untuk mereka ganjaran besar bagi orang yang bangun malam. Allahu Akbar. Rugi kita. Ini adalah ganjaran Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Az-Zariyat ayat 15-18 Allah sebut. Allah berfirman, "Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun, akhidina ma atahum rabbuhum, innahum kanu qabla dhalika muhsinin, kanu qalilan min laili ma yahja'un, wa bil ashar hum yastaghfirun." Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman syurga, yakni dalam syurga, dan di mata air sambil mengambil apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik, muhsinun. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Allah kata di akhir-akhir malam mereka minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa lagi bukti yang kita nak? Apa lagi dalil? Ya Allah Subhanahu wa taala sebut tentang orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman, ini dalam syurga dan di mata-mata air. Sesungguhnya mereka itu di dunia orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur. Allah. Kalau kita nak cakap tentang solat malam ni, kita tak boleh tinggal ayat surah Al-Isra ayat 79. Ni tak boleh tinggal ayat ni. Surah Al-Isra ayat 79. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atha rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebahagian malam hari solat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Allah kata asa, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat
Kamu ke tempat yang, ke makam yang terpuji. Allah angkat darjat kita ke makam yang terpuji. Masya Allah. Tak tahulah makam terpuji. Allah mengangkat kita ke makam yang terpuji. Allah bagi tahu. Di sebahagian malam, mana di akhir malam. Bertahajudlah kamu. Allah kata bertahajudlah, fatahajjat bihi, bertahajudlah kamu. Ayat Allah, Allah suruh kita. Allah nak angkat darjat kita ni. Ayat Allah angkat darjat kita ni. Selamat di dunia, selamat di akhirat lah. Selamatlah kita. Dunia ni semua taruh ya. Nak selamat di akhirat, nak selamat di alam barzah, nak selamat di akhirat, nak selamat dalam menghadapi syarakatul maut. Allahu Akbar. Nak selamat daripada azab kubur. Kita bercita-cita, kita nak ada dengar tentang orang yang meninggal. Baru ni kakak saya meninggal. Saya balik ke Pasir Mas, Kelantan. Saya balik dan dengan takdir Allah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, ada satu tempat kosong untuk masukkan mayat tu di sebelah arwah ayah saya dengan Tok Guru pondok di Pasir Mas. Tok Guru saya jugalah. Apabila gali kubur tu, jumpa kain serban dengan kain kapan, tak tersentuh, masih mentah. Tak hancur. Allah. Saya tahu Tok Guru ni dulu ni duduk dalam mi'raj dia, duduk dalam mi'raj dia, tempat dia semaya ni dalam mi'raj dia, tempat dia beribadah. Kita bangun pukul 3:30, dia duduk diri dah, solat dah. Bangun awal lagi pukul 3, bangun dah. Allahu Akbar. Dan pada sebahagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu, solat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu Allah akan mengangkat kamu ke tempat, ke makam yang terpuji, maqam mahmudah. Allah sendiri sebut ni, surah Al-Isra ayat 79. Teks ni saya akan bagi, saya akan tinggal kepada Ustaz semua untuk siapa-siapa nak putus step, siapa-siapa nak apa nama ni, nak infak tu, tolong putus step bagi pada semua. Satu lagi sebelum kita berhenti ni, masa panjang nak habis ni, saya nak baca ni lagi ni. Hadis Allah turun ke langit dunia di akhir malam. Sabda Rasulullah SAW, alangkah bahagianya orang yang boleh merasakan saat-saat bahagia ini, terutama sekali di 1/3 malam terakhir. Saat ini di mana Allah SWT turun sesuai dengan keagungannya ke langit terdekat dengan bumi, seraya berfirman. Kita tak terfikir tentang bagaimana Allah turun apa semua. Ini semua Allah mau berkuasa di atas segala-galanya. Rasulullah bagi tahu kepada kita, Allah turun. Allah turun macam mana? Wallah, Allah bukan mana bergerak situ sini tak, tapi maknanya Allah, Rasulullah nak gambarkan bahawa Allah turun ke langit dunia dan Allah berfirman, adakah seseorang yang memohon keampunanku untuk aku ampunkan dosa? Adakah seseorang yang bertaubat untuk aku kabulkan taubatnya? Hadis riwayat Muslim dan Imam Ahmad. Allah turun ke langit dunia. Kita duduk tidur. Hamba apa kita ni? Jenis manusia apa kita ni? Dikala Allah SWT turun ke langit dunia, kita masih lagi di dalam kain selimut. Bukan kita berdiri membaca kalimah-kalimah Allah Subhanahu wa taala. Tanya diri kita lah, hamba apa kita? Hamba Allah kamu. Kalau kita kata sultan nak mari, raja nak mari ke masjid kita ni,
Bukan main lagi lah kita. Siap, bukan main lah, siap. Ni Allah yang menciptakan kita, yang menjadikan kita, yang menghidupkan, yang memberi nyawa kepada kita. Turun ke langit dunia di setiap pagi. Dan barang siapa yang mengangkat tangan minta ampun kepada Allah SWT, Allah kata, aku akan ampunkan dosanya. Kalau ada hajat, Allah akan penuhi hajat dia. Allahu Akbar. Kita nak jadi wa ibadur rahman, hamba yang sejati, yang benar-benar hamba Allah Subhanahu wa taala. Aku adalah hamba Allah. Tuan Imam kita baca tadi, Ustaz. Tuan Imam kita baca lepas solat tadi. Allahumma anta rabbi. Ya Allah, engkau adalah Rabbi, Tuhanku. Khalaqtani, engkaulah yang menciptakan aku, engkaulah yang menjadikan aku. Wa ana abduka, aku adalah hamba-Mu ya Allah. Sebab tu dia panggil saya di istighfar. Penghulu segala istighfar. Barang siapa yang baca waktu pagi, petang, wajabat lahul jannah, wajib baginya syurga. Ada saya susun dalam ini. Saya tinggal nanti insya-Allah. Apabila kita sebut Allahumma, ulama kata Allahumma, kita sudah menyeru nama-nama 99 nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang agung. Allahumma itu dalam kepala kita, dalam imajinasi kita sudah merangkumi 99 nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya Allah. Apabila kita sebut ya Allah, berarti kita seru Zat yang maha agung, yakni Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Ini bukan main-main. Waktu kita baca dalam duduk antara dua sujud, Rabbil firli, Rabbil firli, Rabb, kita sebut Rabb. Rabb ini adalah Tuhan yang menjadikan alam semua ni, Tuhan yang mengatur alam ini, Tuhan yang memberi rezeki, Tuhan yang menjadikan makhluk semua ni, menjadikan kita semua ni. Ampunilah dosa-dosaku ya Allah. Itu makna Rabbil firli. Banyak sebut doa, baca doa Rabbil firli. Berarti kita kena banyak solat sunat. Mau kita banyak doa Rabbil firli. Kalau kita perbanyakkan solat-solat sunat kita, maka banyaklah doa kita Rabbil firli. Rabb, ya Allah, Tuhan sekalian alam, Tuhan yang menjadi seluruh alam ini, ampunilah dosa-dosaku ya Allah. Warhamni, kasihanilah aku, rahmatilah aku. Wajburni, tolonglah aku, bantulah aku, tutuplah segala aib-aibku ya Allah. Warfa'ni, angkatlah darjah aku. Warzuqni, kurnilah rezeki yang halal bagiku. Wahdini, kurnilah hidayahmu kepadaku. Wa'afini, kurnilah keafiatan kepadaku. Wa'fu anni, maafkanlah aku, ampunlah semua dosa-dosaku ya Allah. Boleh banyak, apabila kita banyak solat-solat, kita melakukan solat-solat sunat, maka banyaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya nak berhenti sekarang ni lah, dah habis waktu dia, SOP dia sampai waktu Isya, seminit Isya. Jadi selebihnya boleh baca sendiri lah. Daripada sini saya tinggal pada Ustaz Osman. Saya tinggal dua ni untuk photostat. Maknanya kalau ada siapa nak sponsor tu pula lah. Untuk bagi pada semua jemaah insya-Allah. Wallahu akbar. Saya minta maaf kalau ada salah silap saya. Agak kuat saya cakap dan sebagainya. Apa yang baik itu semua daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kelemahan itu kelemahan diri saya sendiri. Wallahu akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami semua ya Allah. Ya Allah, Engkau lah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya Allah, ampun
Ampunilah dosa-dosa ibu kami, ayah kami, saudara-saudara kami, isteri-isteri kami, suami-suami kami, anak-anak kami, seluruh kaum muslimin dan muslimat. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah kami ya Allah. Lindungilah kami ya Allah daripada wabak virus corona COVID-19 ini ya Allah. Ya Allah, lindungilah kami, keluarga kami, qaryah kami, negeri kami, negara kami ya Allah. Hanyalah pada Engkau kami mohon pertolongan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu.